Anda bersama saya Nat dalam Jom Cari Makan Sajian Warisan Johor. Okey, so hari ni agak-agak apa yang Nat rasa nak makan? Nat sebenarnya teringin sangat nak makan laksa Johor. So, nak tahu tak macam mana keendakan laksa Johor tu sendiri? Jom kita pergi rumah Kak Nap. Wah, besarnya rumah Kak Nap. Betul ke ni rumah Kak Nap ni? Betul nombor 1. Tak apalah. Jom kita try. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Nap. Waalaikumsalam. Nat, Kak Nat ada. Masuk. Mari masuk. Kak Nap. Ya, Nat. Masuk. Lama tak jumpa Nat. Tak apa. Allahu Akbar. Salam kan sekarang. PKP kan. Okey, masuk. Okey, inilah Kak Nap yang kita sebut-sebut tadi. Okey, Kak Nap ni datang sebenarnya ada hajat yang besar. Apa hajat tu, Nat? Takut Kak Nap je. Kak Nap busy ke sekarang? Tak ada, okey je. Ni tengah pakai apa ni, dah masak? Tengah sebenarnya ada orang order laksa tadi. Untuk pejabat. Memang cantik sangatlah kebetulan. Nak teringin sangat nak makan laksa Johor. Boleh sangat. Akak dah siap dah laksa Johor. Ya kalau ke? nak makan. Tapi sekali package Nat rasa macam nak belajar masak lah. Boleh. Nanti kita masak sekali. Nat, kebetulan akak pun memang tengah nak masak laksa Johor ni. Kita pergi dapur Kak Nap. Tapi dapur Kak Nap tu macam bersepah sikit lah. Kita buat kat luar lah. Boleh lagi bagus kan? Mana-mana yang sesuai lah. Yang penting nak dapat belajar. Okay Nat, kalau macam tu, jom kita keluar, kita main masak-masak. Yes, jom. Okay. Okey, tadi dah borak-borak sikit dengan Kak Nap lah pasal laksa Johor. Nak masakan laksa Johor. So sekarang Kak Nap dah pun sediakan bahan-bahan atas meja ni. So Kak Nap, silakan. Boleh, Kak Nap terangkan. Kita guna ikan kembung. Yang paling penting sekali, kita guna ikan apa. Jadi Kak Nap, dalam laksa Johor Kak Nap ni, Kak Nap guna ikan kembung. So ikan kembung tu Kak Nap akan rebus dulu bersama dengan asam gelugur. Kemudian Kak Nap asingkan dia punya isi dengan tulang. Yes, dengan tulang dia. Sebab kita tak boleh campurkan isi dengan tulang, nanti orang makan tercekik lah pula. Betul. Kan. Nanti Kak Nap akan blender isi ikan dulu. Lepas tu Kak Nap akan blenderkan tulang dia campur dengan air rebusan ikan tadi. Baru tapis. Yes, tapis. Betul. Okey. Lepas tu, apa lagi yang kita ada kat sini? Lepas tu kita kena blender ataupun kisarkan bahan-bahan seperti bawang merah. Okey, ni namanya lengkuas. Kemudian bawang putih. Ini kunyit dengan halia. Dan udang kering. Ya, kita blenderkan semua. Tapi kita asingkan lada. Sebab nanti kita akan tumis lada dulu untuk bangkitkan warna dia. Bagi warna cantik. Itulah specialnya laksa Johor. Okey, lagi? Dan apa untuk bahan-bahan sampingan dalam kuah tu, kita kena letak serai dan juga daun kesum. Daun kesum ni sebenarnya ada orang dia guna daun kesum ni untuk ulam. Tapi kalau Kak Nap tak suka ulam, sebab daun kesum ni dia ada aura bau dia yang lain untuk kuah tau. Itu yang menyebabkan laksa Johor Kak Nap lebih special. Sebab tu Kak Nap terkenal dengan laksa Johor. Yes, laksa Johor Kak Nap. Yes. Ini Nat, sebenarnya Kak Nap letak kat sini sebab ini adalah bahan-bahan untuk ulam dia. Kita makan laksa Johor dengan ulam-ulam. Betul? Bau sedap. Lain daripada laksa-laksa negeri lain. Ulam-ulam dia kita guna timun. Ni apa tu, kacang panjang. Kita ada limau kasturi, bunga kantan, ni daun selasih. Sangat special daun selasih ni. Cuba bau sikit. Bau dia memang kuat. Memang kuat kan. Menarik selera. Ya. Dan yang paling penting sekali dalam laksa Johor mesti ada sambal belacan. Yes. Memang signifikan dengan negeri Johor. Okey Kak Nap, ada lagi satu benda yang mungkin orang luar tak tahu, tapi Kak Nap kena explain lah sikit. Beza laksa Johor makan guna apa ni dia. Kalau kita kalau nak tahu laksa Johor memang special. Orang pun pelik kenapa kita guna spaghetti. Kan spaghetti ni kan untuk orang Eropah. Biasa kita makan spaghetti lah kan, mini. Yes, kalau spaghetti selalu kita makan dengan bolognese kan. Tapi
dengan laksa Johor. Sangat special. Okey. Kenapa? Itulah beza dia. Beza dia laksa Johor dengan laksa Pening. Laksa Pening dia guna beras. Laksa Johor kita guna spaghetti. Johor ni ada unsur-unsur barat sikit. Yes. Masalah lagi kita. saya tadi kan nak lupa tau nak bagi donat. Laksa Johor ni yang special sekali mesti ada ni. Lupa. Kerisik. Yeah. Itu yang orang susah nak buat. Sebab kerisik ni nak buat susah. Betul. Biasa orang guna kerisik ni masak rendang. Masak rendang, masa raya. Tapi kita guna dalam laksa Johor. Okey Nat, sekarang tadi Kak Nat dah siap dah bagi tahu Nat bahan-bahan yang kita nak buat untuk laksa. Kita guna spaghetti, semua dah siap. Sekarang kita nak mula main masak. Yes. Nak tak sabar sebab nak tak sabar nak rasa. Okey. Okey, sekarang kita masih lagi dalam slot Jom Cari Makan Sajian Warisan Johor. Okey, kalau tadi kita dah kenalkan bahan, kita dah tahu apa yang kita nak guna, apa beza laksa Johor dengan laksa Pening. So sekarang sampailah masa yang kita tunggu-tunggu. Main masak-masak, kan? Okey. Okey Nat, sementara kita nak tumis tu, kita panaskan dulu air untuk kita rebus spaghetti. Sebab spaghetti tak boleh rebus tanpa air mendidih. Betul. Okey, kita panaskan minyak. Okey. Ini untuk buat kuah dia lah. Ini untuk buat kuah dia. Ada tak? Okey, hidup. Okey, kita masukkan minyak. Minyak ni kita agak-agak ke? Kalau Kak Nat memang biasa Kak Nat agak-agak, tapi kalau laksa Johor, lebih baik kita lebihkan minyak sedikit sebab kita nak tumis. Tumis lepas tu nanti bila dia dah jadi kuah, minyak tu akan timbul mencantikkan laksa Johor lagi. Dengar tu semua. Tips daripada orang lama. Okey, kita tunggu minyak ni panas sikitlah. Okey, lepas tu kita akan tumis. Mula-mula kita tumis ialah lada. Ni tadi kan nak cakap kita nak masak lada dulu. Kita pisahkan lada dengan bahan-bahan yang lain sebab lada ni nanti akan bangkitkan warna kuah tu. Cantik. Ya. Okey, kita rasa dah panas sikit kan. Okey, kita masukkan je semua lada. Tak panas lagi dah Nat. Boleh lah. Okey, kita masukkan semua lada. Okey, lada ni kita tumis bersama dengan serai. Dia nak main kacau-kacau lah. Nak main kacau-kacau. Tunjuk sikit kita boleh masak, kan? Okey, Nat nampak dia punya lada tu dah macam garing sikit kan Nat? Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita bau dia ni sedap. Bahan-bahan yang kita blender Nat. Kita masukkan semua. Okey. Kacau dia lagi sampai dia okey, kita campur sekali dengan udang kering. Ini udang kering yang kita dah blender ya. Dah blender. Okey. Tahu tak dekat sini kacau-kacau ni dah naik bau tau. Tak tahan sangat nak makan. Kita kacau dulu sampai dia mendidih, sampai dia naik sikit, baru kita masukkan rempah kari. Biasanya kan Kak Nat berapa lama untuk masak laksa Johor ni? Kalau untuk penyediaan bahan lama lah Nat, tapi kalau nak masak ni dalam setengah jam dah siap lah. Cepat lah. Kak Nat memang selalu masak laksa Johor ni untuk tempahan. Kak Nat memang untuk tempahan, kadang pejabat-pejabat untuk masak untuk jamuan 50 orang makan. Dan selain tu Kak Nat buat frozen. Kuah frozen. Jadi sebab orang susah nak dapatkan laksa Johor ni. So kalau Kak Nat jual frozen, dia orang tinggal rebus spaghetti, panaskan kuah, boleh makan. Senang je kan. Betul. Dengar tak? Sekarang bukan ada kuih frozen je. Kuah laksa pun kita dah frozen kan. Boleh lah nanti beritahu kawan-kawan Kak Nat ada jual laksa frozen. Kuah laksa frozen. Ya. Kak Nat sedap bau dia dah naik dah. Dah naik bau. Kemudian kita masukkan rempah kari sikit lah. Dah boleh masuk rempah. Okey. Hari ni Kak Nat ada assistant. Yes. Okey. Kita kacau lagi. Tunggu dia sampai ini, tunggu sampai dia mendidih sikit tau Nat. Baru kita boleh masukkan ni ikan dia. Ini isi ikan. Ini bahan utama dia. Inilah rahsia kesedapan laksa Johor. Okey Kak Nat, selalu kita dengar
Betul ke laksa Johor ni makan guna tangan? Ya, betul. Sebenarnya kalau orang dulu-dulu, mak laksa Johor ni untuk dapatkan aura dia dan nak menikmati keenakan laksa Johor tu, makan dengan tangan. Baru dapat sun dia. Tapi sekarang dah kurang sikit kan? Sekarang dia makan dengan sudu, garpu. Sebab apa? Tak nak kotor tangan. Takut tangan ada warna-warna. Kuku dah cantik kan? Itulah. Nat, nampaknya kita punya air tu dah mendidih. Kita boleh masukkan spaghetti. Okey. Masukkan. Kita masukkan spaghetti untuk jadi sementara kita buat kuah, spaghetti kita pun nanti masak. Okey, kita biarkan dia. Okey, ni nampaknya macam dah separuh jalan dah siap ni. Ya, sikit lagi kita dah boleh makan dah, Nat. Tak sabar. Simpan perut. Okey. Simpan ruang lagi. Kuah kita pun dah mendidih. Kuah tu dah mula nak mendidih. Kita dah boleh dah masukkan isi ikan. Ni isi ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni kalau semua orang yang tengah tengok show ni, kalau boleh bau mesti dah terliur dah. Meleleh dah Ilio. Okey Nat, selain daripada isi ini tadi tulang ikan. Ni yang Kak Nat dah blender. Tulang ikan tu Kak Nat dah blender, Kak Nat tapis bersama dengan air rebusan ikan. Okey, kita masukkan sekali. Pembangkit selera. Ya, tu yang nampak dia makin banyaklah kuah dia. Okey. Tengok kuah dia pekat tau. Kuah dia pekat. Dia bukan macam kuah laksa biasa. Ya. Dia Kak Nat sikit. Nak tukar sikit. Tu. Kita tukar tempat pula Nat. Tukar tempat Spaghetti ni pun cepat masak kan? Cepat masak. Kalau nak cepat lagi kita tutup sikit. Lagi dia cepat. Kita tunggu dia mendidih sikit. Lepas ni apa pula yang kita nak kena masukkan? Santan. Apa namanya? Asam belugur. Yes, asam belugur, santan dan bagi dia masam-masam sikit kan. Kita tengok dulu nampaknya belum masak lagi ni. Macam mana kita nak tahu Kak kalau spaghetti ni dah masak ke belum? Kalau akak sebenarnya tengok nanti dia akak akan ambil sikit macam ni. Rasa boleh putus tak? Tapi dia masih lihat lagi lah. Dia kalau akak senang putus. Yes, dia dah masak dah, dah empuk dah, dah boleh kita makan lah tu. Biasanya berapa minit masak? Tak lama lah, 25 minit macam tu. 25 minit. So sementara siapkan kuah, tu siap masak. Gitu. Okey, selalu kan Kak orang cakap kalau kita ni ada macam effort lah nak belajar masakan tu mesti sebab nak pikat orang tersayang. Betul kan? Tak juga, tapi sebenarnya memang laksa Johor ni adalah favourite suami akak. Dan anak lelaki akak. Dia memang suka kalau akak buat laksa Johor ni, memang tak sabar nak tunggu bila nak masak, nak makan kan. Betul lah. Nak pikat hati. Nak pikat hati orang suami. Tersayang. Kan? Perut dia dulu. Kan orang kata. Okey, Nat, kita dah boleh letak santan ni Nat. Okey. Kita letak santan. Nak kacau. Okey. Kak letak santan. Okey. Memang kena kacau. Lepas tu kita terus letakkan kerisik. Kerisik ni nak bagi dia pekat dan lemak sebenarnya. Bukan santan saja yang melemakkan dia, tapi kerisik juga yang melemakkan dia. Selalu ingatkan masak rendang je guna kerisik. Tak. Ni first time kita masak laksa Johor. Pani dah boleh masak sendiri. Kan. Silap-silap boleh lawan Kak Nap. Tak apa, bagus. Kak Nap suka. Okey, kita masukkan sekali asam belugur. Tunggu dia mendidih, nanti last baru kita masukkan daun kesum. Lepas tu dah siap. Dah siap. Kita belum letak garam tau. Nanti tak ada rasa. Nanti tak ada rasa. Kita letak garam sikit.
Okey, kita dah letak garam tadi. Sekarang kita letak gula pula. Gula ni pun penting tau Nat dalam masakan laksa Johor. Selain daripada dia ada manis, masin dan masam, dia juga akan melemakkan lagi kuah laksa Johor kita. Sebab biasanya kalau masak apa-apa masakan pun Nat memang letak garam dengan Ajinomoto je. Gula tu main peranan sebenarnya Nat. Okey, tu tips juga dari orang lama. Semua yang kat luar tu kena dengar. Okey Nat, sementara tu Kak nak tengok ni dulu dah masak ke belum. Kita tengok, kita test dulu Nat. Masak ke belum. Sikit lagi Nat. Okey. So spaghetti kita sikit lagi nak masak. Kita punya kuah pun sikit lagi nak masak. Okey Nat. Rasa Kak Nap kita dah boleh letak daun kesum. Cuba nak letak daun kesum tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua bahan-bahan kita dah masukkan. Sekarang kita tunggu dia masak je. Ya, tunggu dia mendidih. Dan kita rasa dia secukup rasa. Dah boleh lepas ni semua orang kena tengok Nat makan dengan Kak Nap. Okey, Nat kacau-kacaukan dulu ni. Sementara tu akan nak kemas-kemas tu ni dah bersih-bersih ni. Kak nak buat dapur dulu Boleh. Okey, Nat kacau dulu. So, Nat kacau dulu sampai dia masak. Nat, Kakak harap Nat pandailah untuk tahu macam mana nak masak kan. Kakak jangan pergi dapur lama-lama tau. Alah, sekejap je. Okey. Okey, ikutkan bau dia ni. Bau dia dah sedap. Dah rasa macam dah boleh makan je, tapi Nat tak tahulah macam mana dia nak tahu dia dah masak. Mana Kak Nap ni? Aduh, Kak Nap. Nat, dah masak ke belum? Kak Nap, macam mana kita nak tahu kuah ni dah masak? Okey, kita tengok dia belum. Tak tahu dia belum mendidih sangat ni Nat. Dia nanti sebenarnya kalau nak tengok laksa ni cantik dia punya masak dia, minyak dia dah keluar. Ini minyak dia tak keluar lagi. Sampai minyak dia nanti dah keluar, baru kita dah boleh tutup api dan boleh makan. Tak ada, sebab tadi macam dah bau sedap. Bau dah ada. Tapi kalau kita sendiri masak, dah makan dah ni. Tak boleh. Sabar. Sabar sebagai beriman. Okey, spaghetti kita dah masak belum Kak? Spaghetti kita macam dah nak masak ni Nak. Cuba nak rasa senang tak nak putus. Panas sikit. Takut aja. Dah putus. Macam sikit lagi. Okay, Nat dah tahu macam mana tips nak tahu spaghetti ni dah masak ke belum. Okey, Nat tengok Kalau kita biarkan dia, nampak tak dia dah keluar dia punya tu kan. Ini nanti akan lama-lama dia akan bangkitkan minyak tu. Bila dia bangkitkan minyak tu, barulah kita boleh makan. Sikit je lagi. So semua kita kena sabar sikit je lagi. Nat, akak rasa macam spaghetti kita ni dah nak masak dah Nat. Ni akak tengok kan dia dah macam dia dah okey, dah kembang sikit kan. Cuba kita try satu. Bismillah. Dah masak. Okey, dah boleh masak. Kuah kita pula. Okey, cuba kita tengok kuah kita Nat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak dia dah mendidih. Wow. Ini Nat, kalau kita dah tutup api ni, nanti minyak dia akan timbul. Jadi ni memang dah consider masak lah. Dah consider masak dah ni. Lepas masak, apa lagi? Kita makan lah kan. Tengok ni. Ni memang bau dia dah membuat-buat sangat dah ni. Nak bau kan, rasa dia bau dia kan. Dari tumis tadi dah bau. Kak Nat dah nampak dah meleleh air ni. Nampak dah. Okey. Kita boleh tutup api? Okey, tutup api. Yang ni pun kita tutup. Alright. Kita dah siap. So, kita akan hidangkan. Yes. Jom kita hidangkan, lepas tu kita makan. Alright. Okey, tadi kita dah siap masak laksa Johor dengan Kak Nap. Terima kasih Kak Nap sebab ajar masak laksa Johor ni. Sama-sama. Okay, macam kita tahu laksa Johor ni kan satu makanan yang signifikan dengan negeri Johor. So, sekarang bila dah siap masak, mestilah kita nak makan kan? Tak sabar. Tapi sebelum tu boleh tak Kak Nap cerita sikit atas dia ni, apa yang kita letak dalam laksa Johor? Kita mesti, yang paling penting sekali ada laksa ni, ada sambal belacan. Tadi sambal belacan. Okey, ada lobak asin. Ni bunga kantan, daun selasih, daun selasih, kacang panjang yang dihiris nipis-nipis dan halus, dan
apa tu, timun, tauge dan juga limau kasturi. So nak dah tak sabarlah nak rasa. Okey, nak rasa. Kurang limau dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kak nak tengok je ke? Tengok je lah. Nak dah masak tadi kan. Tolong Kak Nak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak rasa dia? Rasa dia memang padu. Orang kata memang padu lah. Dia punya rasa ikan tu kerisik dengan ikan yang dah blend tu tadi. Dia menjadikan kuah ni lagi pekat, dia lagi mantap. Lepas tu dinaikkan pula dengan sambal belacan. Memang dia jadi satu hidangan yang lengkap lah Kak. Memang sedap. Terima kasih lah Kak, memang sedap betul laksa ni. So kalau datang Johor, tolonglah rasa laksa Johor. Okey, sampai kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang dalam rancangan Jom Cari Makan Sajian Warisan Johor. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Siapa tu? Intan Kak Nap. Oh, Intan. Ya. Okey. Okey Kak Nap. Okey. Siapa pula yang datang? Kak Intan. Kak Intan. Yang selalu masak soto tu. Oh, menarik ni. Okey, masuk Intan. Jumpa lagi. Ya Allah, Intan pula datang jumpa dengan Nat. Kebetulan. Dengar ceritanya Kak Intan ni pandai masak. Kak Intan memang pandai masak soto. Masak soto Johor memang special Kak Intan punya. So itu kalau Kak Nat orang kenal dengan laksa Johor, Kak Intan soto Johor lah. Okeylah, macam tu dah boleh tolak pinggan lah. Saya nak belajar masak soto pula lah. Okey. Nat, akak ni banyak tempahan sebenarnya untuk tempahan laksa. So, jadi akak ingat nak ke dapur, akak serahkan Intan pada Nat. Nat belajar lah nak masak soto macam mana dengan Kak Intan. Okey? Kan? Okey, Intan. Terima kasih Kak Nat. Sama. Okey, belajar pandai-pandai tau. Okey, mesti. Okey. So, apa nak tunggu lama lah. Okey, jomlah kita pergi belajar. Kita buat persediaan untuk buat soto ya. Okey, jom. Tak siapa nak masak.